A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Apa khabar para penonton? Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan ceria-ceria selalu, sihat walafiat, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Alhamdulillah kembali kita bersiaran pada pagi ini Ahad 21 Ogos 2022. Selamat berhujung minggu dan bersamaan juga pada pagi ini 23 Muharram 1444 Hijri dan kembali kita membicarakan, kita menyambung perbincangan tadabbur, tafsir serta tarannum surah Shad ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-30 pada pagi ini. Dan masih lagi kita bawakan bintang ilmuwan yang sebagaimana semalam, iaitu kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi Haji Muhammad Daud. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah, syukur dan yang kita sihat ya. Alhamdulillah, hujung-hujung minggu Ustaz. Alhamdulillah, saya agak bergaya pagi ni. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz baju sponsor. Alhamdulillah, syukur. Baik, sebagaimana yang kita bicarakan semalam Ustaz, panjang lebar, dan kita nak sambung pada hari ini ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-30. Semalam saya minta si buju sirih, tak dapat lagi Ustaz. InsyaAllah tunggu hari ini mungkin ada rezeki saya Ustaz. Baik, kita mengalu-alukan kepada para penonton yang ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan berkaitan topik kita pada pagi ini. Sebagaimana biasa, anda boleh hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-88-1677 atau paling mudah hantarkan menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Yang menonton menerusi FB Live, tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Tanyalah Ustaz juga bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Dan di TV9 kita lanjutkan 30 minit siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton sehingga ke hujung rancangan. Surah Shad, Al-Fadhil Ustaz, surah yang ke-38, letaknya pada juzuk yang ke-23, mempunyai 88 ayat dan merupakan surah Makkiyah, turun pada tahun keempat kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semalam kita guna Hijaz. Hijaz ya. Hari ini Ustaz bagaimana Ustaz? Kita cuba Nahwan pula. Nahwan pula insya-Allah. Tengok jadi ke tidak. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara penonton yang rahmati Allah, mari kita mulakan pagi yang berbahagia yang mulia ini dengan kita membaca surah Shad seperti yang Ana sebut tadi, ayat nombor 28 sehingga ayat nombor 30 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Wa wahabna li Daud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, patutkah kami jadikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu sama seperti orang-orang yang melakukan kerosakan di muka bumi?
Atau patutkah kami jadikan orang-orang yang bertakwa sama seperti orang-orang yang berdosa? Al-Quran ini sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu dan umat kamu, wahai Muhammad. Kitab yang banyak faedah-faedah dan manfaatnya untuk mereka memahami dengan teliti kandungan ayat-ayatnya, dan untuk orang-orang yang berakal sempurna beringat mengambil iktibar. Dan kami telah kurniakan kepada Nabi Daud seorang anak bernama Sulaiman. Ia adalah sebaik-baik hamba yang kuat beribadat, lagi sentiasa rujuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik saudara Da'i Anas dan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seperti yang kita faham, surah Sad berada pada zon juzuk ke-23. Dan surah Sad ini terkandung di dalamnya 88 ayat. Kemudian para ulama Al-Quran mereka pecah kecil lagi. Kalimah yang terkandung dalam surah Sad ialah 732 kalimah. Mereka pecah kecil lagi jumlah kalimah ataupun jumlah huruf. Jumlah huruf yang terkandung dalam surah Sad berjumlah keseluruhannya 3069 huruf. Tengok saudara betapa cintanya para ulama Al-Quran sampai tahap itu mereka mengkaji Al-Quran. Sebab makin dibaca, makin dikaji, makin dihayati, makin cintakan kepada Al-Quran. Dan inilah sepatutnya saudara yang kita nak didik anak-anak kita supaya anak-anak kita ini sayang kepada Al-Quran, cinta kepada Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, makin faham Al-Quran dan makin beramal dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tadi diulang juga oleh Da'i Anas, menara kawalan surah Sad ini kita perlu faham konteksnya. Ia diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar pada tahun keempat kenabian. Tahun keempat kenabian maknanya baginda sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah. Kita tahu bila berada di Mekah hidupnya lasak. Hidupnya ditentang, diancam, diugut, dipulau. Itu bentuk kehidupan umat Islam yang minoriti ketika berada di Makkah Al-Mukarramah. Sebagai motivasi kepada Rasulullah dan para sahabat umat Islam yang minoriti pada waktu itu, Allah Subhanahu wa taala datangkan ataupun bentangkan surah Sad ini untuk dijadikan inspirasi, semangat, jua kekuatan kepada umat Islam ya yang ketika mana pada waktu itu di Makkah Al-Mukarramah. Baik, muslimin dan muslimat, tuan-tuan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sedikit ulang kaji. Semalam kita telah berkenalan dengan seorang manusia sukses yang dirakamkan dalam Al-Quranul Karim, iaitulah Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Baik, apakah ciri-ciri kepimpinan dan juga yang kita dapat belajar daripada Nabi Daud alaihi salatu wassalam untuk kita bawa dalam kehidupan keluarga kita? Semalam kita sebut tuan-tuan bagaimana Nabi Daud alaihi salatu wassalam jaraknya, tempohnya zaman Nabi Daud dan sebelumnya Nabi Musa sekitar 1000 tahun, kata Al-Hafidh Ibn Kathir, Al-Imam Ibn Kathir. Maknanya dalam tempoh 1000 tahun itu menyebabkan Bani Israel ada yang menyeleweng. Jadi jadi kitab Zabur ataupun kedatangan Nabi Daud alaihi salatu wassalam untuk memperbetulkan kaumnya pada waktu itu. Baik, antara ciri yang kita nak belajar kekuatan daripada Nabi Daud, iaitulah Nabi Daud alaihi salatu wassalam pada ayat nombor 16 Allah Subhanahu wa taala gambarkan bagaimana Nabi Daud ialah seorang manusia ataupun seorang nabi yang selalu bertasbih kepada Allah. Ayat nombor 18, minta maaf. Yang bertasbih, selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat nombor 18 yang kita sebut semalam, Nabi Daud alaihi salatu wassalam berada di tempat yang tinggi, iaitulah di pergunungan,
gunung pun turut berzikir, bertasbih bersama dengan Nabi Daud alaihi salatu wassalam, dan burung-burung juga turut bersama bertasbih, berzikir bersama dengan Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Baik, pelajaran nombor 1. Tuan-tuan dan puan, berzikir tidak sekadar hanya di masjid, tidak sekadar hanya di surau. Mungkin selepas tamat siaran, tanyalah ustaz pada pagi ni, tuan-tuan perempuan dah rancang dah dengan anak-anak, suami isteri nak naik mungkin Bukit Broga ke, mungkin nak naik Bukit Melati ke dinilai. Gunung Everest. Tinggi sangat. Tinggi sangat. Maknanya, jangan lupa bila kita berada di puncak bukit ataupun puncak pergunungan, zikir kepada Allah, tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah model yang telah ditunjukkan oleh Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Maknanya dalam aplikasi kita pada hari ini, bila sebut berzikir, bukan setakat di tikar sejadah semata-mata. Ketika kita rekreasi, naik basikal, kita berjoging ataupun berjalan di tepi pantai sambil-sambil kutip sampah dan sebagainya, mulut kita ini kita kumat-kamitkan ataupun kita biasakan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu merupakan kekuatan kita. Yang kedua, Nabi Daud juga menunjukkan contoh. Beliau ataupun baginda bertasbih kepada Allah pada 2 waktu, iaitulah pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Khususnya dalam tafsir Buya Hamka kata al-ashyi wal isyraq. Al-ashyi bermaksud pada waktu petang, cuma petang itu selepas pukul 5 petang. Jadi jangan lupa baca amal zikir-zikir tertentu, contohnya zikir al-ma'thurat. Ini juga menjadi kekuatan kepada kita. Wallahu a'lam. Insya-Allah, tabarakallah. Jazakallah khair Fadil Ustaz Zarifi Haji Daud. Kita telah pun bercerita ataupun secara ringkas tentang ayat yang ke-28 sehingga ayat yang ke-30, dan kita akan ikuti sambungan tadabbur ayat yang berikutnya selepas ini insya-Allah untuk permulaan tu Ustaz. Ya. Jadi tadi tu bayati tu insya-Allah Ustaz. Insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi kalau ada qari kita yang menonton, kita mohon tunjuk ajar juga Ustaz. Betul. Tabarakallah. Terima kasih banyak-banyak, dan kita akan berjaya seketika. Terus dia menonton Tayangan Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tayangan Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin insya-Allah. Alhamdulillah, kita masih lagi membicarakan pada pagi ini topik tafsir dan taranum serta tadabbur surah Shad ayat 28 hingga ayat yang ke-30, dan kita masih lagi bersama bintang ilmuwan kita Ustaz Muhammad Zarifi Haji Muhammad Daud. Dan Fadil Ustaz, tadi Ustaz cerita tentang bagaimana gunung kan, haiwan, tumbuhan semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan Nabi Allah Daud alaihissalam. Satu tips yang cukup bagus juga, terutamanya untuk pencinta ataupun penggemar hiking dan sebagainya, mendaki. Jadi sambil-sambil kita mendaki beraktiviti, kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, sambungan ataupun tadabbur ayat yang ke-28 Ustaz. Tafadhal masykur. Baik, saudara penonton, ayat nombor 28, mari kita lihat ayat ini sebagai menara kawalan kita. Baik, dalam ayat ini tuan-tuan dan puan, Allah Ta'ala menggunakan metodologi. Allah ajak kita berfikir, Allah ajak kita berfikir untuk buat perbandingan. Adakah sama orang yang melakukan amal saleh dengan orang yang melakukan kerosakan di muka bumi? Allah Ta'ala minta kita buat ni perbandingan ini, perbezaan ini. Orang yang buat amal saleh, orang yang beriman kepada Allah, dengan orang yang melakukan kerosakan dan orang yang melakukan dosa. Adakah beza? Baik, saudara, mari kita lihat ataupun kita dengar hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi perumpamaan contoh yang sangat dekat dengan kita, iaitu sembahyang, salat. Tuan-tuan, dalam sebuah riwayat hadis, riwayat Imam Ahmad Ibn Hibban, Nabi kata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah." Baik, Nabi bagi satu penjelasan. Orang yang menjaga salat
atas dunia ni dia jaga solat. Nabi kata apa? Orang ini ada cahaya di wajahnya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Wajahnya bercahaya, ada kesan sujud kepada Allah. Satu. Wa burhanan. Salat yang dijaganya itu akan menjadi pembuktian orang ini orang beriman. Karena itu dalam riwayat lain Nabi kata, apabila kamu lihat seseorang itu sentiasa berulang-alik ke masjid, selalu pergi masjid, Nabi kata, persaksikanlah iman orang itu. Okey. Yang ketiga, iaitulah wanajatan ataupun wanajatan. Nabi kata, orang yang menjaga salat, mereka akan berjaya di hari akhirat nanti. Allah kurniakan kejayaan kepada dia. Okey, ini dalam hadis yang Nabi kata, orang yang jaga sembahyang, 3 benda ni yang dia dapat. Yang pertama burhanan, yang kedua nuran, yang ketiga wanajatan. Baik. Kemudian tuan, dalam hadis yang sama Nabi sebut pula, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun. Nabi kata, orang yang tak jaga sembahyang, yang tak sembahyang, yang sengaja melupakan perintah sembahyang, bila azan berkumandang dia tak tahu je, dia duduk hirup cendol situ, Allah, kan, hari Jumaat. Kan, dia tak rasa apa-apa bersalah. Jadi Nabi kata, orang ini berbeza dengan yang tadi. Orang ini yang tidak sembahyang, tidak jaga sembahyang, tidak ada nur, tidak ada cahaya pada wajahnya, tidak ada pembuktian iman kepadanya, dan tidak ada kejayaan bagi mereka di hari akhirat. Nabi sambung lagi tuan dan puan, apa kata Nabi? Wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Apa maknanya? Ni orang yang tak jaga sembahyang ni, di hari akhirat ni dia duduk dengan siapa? Yang pertama duduk dengan Qarun. Qarun ni siapa? Qarun ni dia banyak duit, banyak harta, tapi dia lupa pada Allah. Dia ingkar kepada Allah. Ni duduk dengan Qarun. Yang kedua duduk dengan Fir'aun. Dia duduk di puncak kuasa waktu hayatnya. Waktu hayatnya dia duduk di puncak kuasa, tetapi dia mengaku dia Tuhan. Dia lupa Allah Azza wa Jalla. Dia mengaku yang dia dapat ni semua kerja aku ni, bukan kerja orang lain aku ni. Yang ketiga, Haman. Duduk juga dengan Haman. Haman ni siapa? Haman ni ialah keliling kelalang kepada Fir'aun lah. Orang kanan. Orang kanan. Apa kita nak terjemah hari ni ya? Arkitek ke? Ha? Macam itulah kan? Maknanya ni, Haman ni yang duduk keliling kelalang kepada Fir'aun. Dan yang keempat itulah Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ni siapa? Pemimpin Quraisy yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan dan puan, ini bezanya, ada beza. Kerana itu tuan-tuan, orang yang bertakwa hidupnya beza sangat. Ya. Orang mungkin pada pagi hari yang ramainya mungkin bangun pukul 8 pagi. Allah. Kan? Tak rasa bersalah pun tak sembahyang subuh. Kan? Pagi ni sarapan nasi lemak, nasi dagang, nasi kabur, relax je. Allah. Tak rasa bersalah pun. Tuan dan puan, orang beriman, orang bertakwa, orang soleh, mereka jadual waktunya bermula seawal 5 pagi. Allah. 4 pagi dah bangun, dah bertahajud, ya, bersalat, ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Baik saudara, dalam sebuah riwayat yang direkodkan oleh Imam Nasa'i dan Imam Ahmad, Abu Hurairah sebut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ahli an-nar yara maq'adahu minal jannah. Orang yang duduk dalam neraka nanti, dia duduk dah dalam kawah neraka tu, Allah Taala siksa dia. Tiba-tiba Allah Taala buka hijab matanya, dia nampak ahli syurga yang sedang bersenang-senang, berseronok-seronok menikmati keseronokan, kelazatan syurga. Ya Allah, itu deraan mental tu. Kan? Maknanya kita ni kena azab, wal'ayazubillah, kena azab. Tiba-tiba diperlihatkan pula, kawan-kawan yang mana yang seronok-seronok sedang bersenang-senang dalam syurga. Bila jadi begitu, ahli neraka ni kata apa? Ya Allah, kenapalah atas dunia dahulu aku tidak diberikan hidayah? Kenapalah atas dunia dulu aku mencuaikan ketetapan agama? Hari ni aku dah jadi orang yang rugi, wahai Allah. Menyesal ahli neraka, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam riwayat yang sama, Nabi cerita juga, tuan-tuan, ahli syurga, mereka diperlihatkan bagaimana teruk dan susahnya azabnya. Ahli neraka disiksa oleh Allah Azza wa Jal. Dibuka hijab matanya, nampak ahli neraka sedang disiksa oleh Allah Azza wa Jal.
tuan-tuan, apabila memandang perkara yang demikian, dalam riwayat menyatakan ahli syurga ini bersyukur kepada Allah. Syukur kerana apa? Syukur Allah Ta'ala terima taubat mereka atas dunia dulu. Seronok sangat kerana Allah Ta'ala menerima taubat mereka dahulu. Kerana itu tuan dan puan, bila kita sebut begini, bukanlah kata Islam terpisah dengan kekayaan kehidupan. Tidak. Jadilah orang kaya, tetapi orang kaya yang bukan sekadar untuk diri dan perutnya sahaja, tetapi orang kaya yang membantu orang fakir miskin, orang asnaf, adik-beradik dan sebagainya. Ini yang agama ajar kepada kita. Jadilah apa sahaja pun atas dunia ini, tetapi ingat, takwa, iman, itu yang menjadi pembeza antara kita dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Insya-Allah, tabarakallah. Tu demikian ayat yang ke-28 Fadil Ustaz, dan kita akan sambung selepas ini ayat yang berikutnya. Banyak lagi akan kita kongsikan. Terus setiap menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali kita dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Saudara, ada pepatah yang menyebutkan tentang rumah yang ditinggalkan kosong, iaitu rumah yang ditinggalkan kosong akan mudah dikuasai dan dipecahkan. Dan begitulah juga hati yang kosong daripada kalamullah yang suci, iaitu Al-Quran, maka syaitanlah yang lebih berkuasa ke atas hati tersebut. Jadi sama-sama kita terus merenung, muhasabah dan mentadabur ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Dan Alhamdulillah, Fadil Ustaz, kita masih lagi berbicara surah Sad, ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-30. Kita sama-sama mentadabur dan menterenung. Dan kita nak teruskan lagi Ustaz untuk ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang ke-29. Fadil Ustaz. Baik, terima kasih saudara Da'i Anas. Para penonton sekalian, kita sambung pula ayat nombor 29. Ayat ini Allah Ta'ala peringatkan kita balik tentang apakah fungsi Al-Quran dalam hidup kita. Baik, kalau dalam surah Sad ni, tuan-tuan, perempuan, kita ingat lagi kan, kalau di awal-awal dulu, ayat nombor 1, ayat nombor 1, Sad wal Qur'ani dzidzikr. Sad, dan demi Al-Quran yang mempunyai kemuliaan serta mengandungi peringatan dan pengajaran. Wal Qur'ani dzidzikr. Baik. Tengok selepas ayat nombor 2, sekarang ini ayat nombor 29 diulang lagi betapa pentingnya peranan Al-Quran dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba. Baik, saudara, para ulama Al-Quran telah mengatakan dalam Al-Quran ini ada 4 perkara utama yang perlu diberikan perhatian oleh kita semua, hamba-hamba Allah. Baik, nombor 1, Al-Quran memperingatkan kepada kita tentang alam jagat raya. Maknanya Al-Quran menceritakan tentang kejadian langit dan bumi, bintang, matahari, bulan. Ya, maknanya sebab apa? Al-Quran mengajak kepada kita berfikir, merenung, meninsafi betapa hebatnya penciptaan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. 1. Nombor 2, Al-Quran juga menceritakan tentang asal usul kejadian kita sebagai manusia. Contohnya Dayanas dalam surah Al-Mu'minun. Ya, dalam surah Al-Mu'minun di awal itu Allah Taala cerita bagaimana penciptaan manusia. Kenapa Allah Ta'ala cerita tentang ini? Supaya kita sedar diri. Walau setinggi mana pun jawatan pangkat kita di atas dunia ini, kedudukan kita dalam status sosial di atas dunia ini, jangan lupa kita semua sama. Kita berasal daripada air yang hina itu. Jangan lupa. Itu nombor 2. Nombor 3, tuan-tuan dan puan rahmati Allah, Al-Quran juga menceritakan kepada kita tentang kisah-kisah umat terdahulu. Ya, contoh dalam surah Sad ini Allah Ta'ala cerita tentang seorang manusia sukses, iaitulah Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Kerana apa?
Allah Ta'ala minta kita mengambil pedoman dan mengambil iktibar. Dan nombor 4, tuan-tuan rahmati Allah, Al-Quran menceritakan kepada kita tentang ganjaran ataupun janji-janji istimewa tentang syurga dan juga ancaman-ancaman, berita ancaman tentang neraka. Jadi inilah secara rumusannya 4 perkara, 4 benda yang disebut ataupun dinyatakan dalam Al-Quran dalam 30 juzuk itu. Kerana itu tuan-tuan, Sayyiduna Umar Al-Khattab dalam riwayat menyatakan beliau baca surah Al-Baqarah berbelas tahun. Allahu Akbar. Maknanya apa? Baca, faham, amal. Tadaburlah itu. Allah. Tadabbur. Maknanya tuan-tuan dan puan, kita dalam seharian, contoh kita baca satu muka surat. Bagus sangat dah. Kekalkan istiqamah. Tuan dan puan, satu muka surat kita baca tu paling tidak dan paling kurang ya, kita ambillah satu ayat untuk kita tadabbur, merenung, insaf, dan kita ambil inspirasi daripada Al-Quranul Karim. Inilah yang Allah Ta'ala sebut kepada kita. Al-Quran itu sifatnya ialah mubarakun, barakah. Al-Quran memberikan barakah kepada kita. Jadi bila sebut barakah ataupun keberkatan yang mempunyai banyak faedahnya itu, ia bukan setakat Al-Quran itu bukan setakat untuk memperbetulkan tajwid, bukan sekadar untuk melagukan dengan 7 bentuk taranum itu, bukan sekadar itu, bukan sekadar untuk memperbetulkan fasahah kita. Betul, ketiga-tiga ini penting, tetapi ada yang paling penting, iaitulah waliyatadzakkara ulul albab liyadabbaru ayatihi. Ini kata kuncinya, liyadabbaru. Maknanya Al-Quran ini untuk ditadabbur. Maknanya diambil pengajaran. Jadi ini konteks ayat nombor 29. Wallahu a'lam. Insya-Allah, tabarakallah. Dan apabila kita menyebutkan orang yang ingin mengambil pengajaran dan iktibar daripada Al-Quran, jadi kalau kita mensia-siakan Al-Quran, maka akibatnya sangat besar, Ustaz. Masya-Allah, yang Nabi sebut akan menjadi satu masa tu perlembagaan yang ditinggalkan, itulah Al-Quran. Jadi mudah-mudahan kita sentiasa hidup kita dipandu oleh kalamullah Al-Quranul Karim, insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, ayat yang ke-30. Baik. Kita akan teruskan dengan ayat ke-30, insya-Allah, Ustaz. Baik, dari Anas, ayat nombor 30, Allah Subhanahu wa taala memberikan makluman kepada kita bagaimana Allah Taala telah kurniakan Nabi Daud alaihi salatu wassalam dengan seorang anak anda yang bernama Sulaiman. Nabi Sulaiman, yang mana mereka kedua-duanya ialah sebaik-baik hamba. Sebaik-baik hamba itu kerana apa? Innahu awwab. Ya, Nabi Sulaiman dan pada ayat sebelum ini Nabi Daud, mereka berdua ialah seorang manusia yang bertakwa dan selalu ingat kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Dalam tafsir Al-Azhar Buya Hamka, perkataan awwab diterjemahkan dengan terjemahan selalu ingat mati. Selalu ingat mati. Maknanya tuan dan puan, kita sebagai pemimpin, bila kita selalu ingatkan diri kita, tak selamanya kita berada di puncak. Jadi kita memandang jawatan, kepimpinan, amanah itu ialah sebagai tugasan untuk kita berbakti kepada insan yang lain. Kita berfikir bagaimanakah cara untuk kita membantu orang yang susah, orang fakir, orang miskin, orang yang memerlukan. Maknanya tak ada masa kita berfikir untuk kepentingan diri. Sebab menara kawalan kita fikir, kita ni satu masa nanti akan mati, lambat cepat saja. Maknanya tak berani kita nak makan rasuah, tak berani kita nak beri rasuah, tak berani kita nak menyeleweng, tak berani. Sebab apa? Kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap apa yang kita buat ini akan diaudit oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Tuan-tuan, kalau kita bekerja di sektor kerajaan, contoh, ya, bila Jabatan Audit Negara nak datang pejabat kita tu, malam ni tak tidur lena, gementar, malam ni semayang ajak tu kan. Kau nampak bimbang ni, esok ni soalan-soalan yang ditanyakan itu, dokumen-dokumen yang dikehendaki tu, tengok-tengok tak ada pula, duk tak mana ni. Resit tak simpan. Resit tak simpan pula. Aduh, tak simpan pula resit. Jadi tuan-tuan, itu baru audit manusia. Kan? Audit Allah, audit para malaikat. Ya Allah, innallaha alimun khabir. Allah Ta'ala maha mengetahui yang luar dan yang dalam. Bacaan hati kita, bisikan hati kita, niat kita ni, Allah Ta'ala tahu. Tak payah duduk kelentong, minta maaf bahasa utara sikit kan. Tak payah duduk tipu, Allah Ta'ala tahu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, seperti yang kita sebut semalam, bagaimana Nabi Daud alaihi salatu wassalam, baginda telah melatih nilai kepimpinan kepada anak andanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Apa yang berlaku dalam surah Sad juga, dan dalam surah Al-Anbiya, bagaimana Allah Ta'ala kisahkan ada satu kes yang berlaku pada zaman Nabi Daud, bagaimana kambing-kambing, pemilik kambing ni datang meragut ataupun merosakkan kebun tanaman seorang pemilik kebun. Jadi apabila jadi begitu, si pemilik kambing tadi ni, si pemilik kebun tadi ni mengadulah kepada Nabi Daud dan minta judgement, minta satu keputusan untuk mengadili mereka berdua ini. Jadi bila diadukan cerita masalah-masalah yang berlaku, ya, akhirnya keputusan yang dibuat oleh Nabi Daud alaihi salatu wassalam, iaitulah diputuskan pemilik kambing itulah yang bersalah sebab tak jaga betul-betul. Tak jaga betul-betul kambing tersebut sehingga masuk ke sempadan tanah orang dan merosakkan tanaman kebun yang diusahakan lama oleh pemilik kebun ini. Dan keputusan yang dibuat juga, pemilik kambing ini perlulah membayar sejumlah ganti rugi kepada pemilik kebun yang telah rosak kebun tanamannya. Apakah ganti rugi itu? Pemilik kambing ini perlu menyerahkan semua kambing-kambing ini kepada pemilik kebun tadi. Allahu Akbar. Baik, tuan-tuan, tengok geniusnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam mendidik anaknya Sulaiman. Apa yang dia buat? Dia minta pandangan Nabi Sulaiman dalam kes tersebut. Walaupun pada waktu itu usia Nabi Sulaiman belasan tahun lagi. Tetapi tengok bagaimana Nabi Daud membina karakter, cara fikir Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, walaupun masih usia muda, tapi dibentuk cara fikir dan karakter. Kita hari ni mungkin ibu bapa kita kesian nak bagi anak-anak kerja penat-penat, fikir banyak-banyak. Kecil lagi kan. Mana tumpahnya kuah Ustaz kalau tidak ke nasi Ustaz, insya-Allah. Betul. Sebaliknya yang kita nak belajar bagaimana ni, nak belajar daripada Nabi Daud. Tuan-tuan, puan-puan, hari ni zaman IR 4.0. Bahkan kita menuju satu zaman era dunia teknologi yang tanpa sempadan. Betul. Hari ni tuan-tuan, realiti sangat berbeza pada zaman saya dulu di universiti. Ya. Hari ni kalau dahulu mungkin kalau orang tanya cita-cita nak jadi apa, sekolah rendah, kalau orang tanya mungkin jawapan kita nak jadi anggota beruniform lah zaman saya dulu. Betul. Askar, polis, cikgu, kan yang ni. Tetapi hari ini kalau kita tanya anak-anak kita, ya, mereka di sekolah rendah, darjah 1, darjah 3, apa cita-cita mereka? TikTokers. Ada jawapan nak jadi TikTokers, kan? Ada jawapan nak buka kedai online. Betul. Buka CC tak? Cyber cafe. Ataupun nak berniaga online. Betul. Ya, ada yang berfikir mungkin nak membuka apa kita kata syarikat travel sebagai contoh. Jadi maknanya jawapan yang diberikan oleh anak-anak di bangku sekolah rendah sekarang ini berbeza pada zaman kita dulu. Sebab apa? Sebab dunia dan kerangka berbeza. Betul. Jadi maknanya kita kena tengok Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita 1400 lebih tahun dahulu bagaimana Nabi Daud alaihissalam membentuk karakter Nabi Sulaiman. Tuan-tuan, bila ditanya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, berikan pendapat kamu kes ini, apakah pandangan kamu?
Tuan-tuan, Nabi Sulaiman kata, apa yang ayahanda putuskan itu betul. Saya bersetuju. Tapi ayahanda, untuk memberikan keadilan kepada kedua-dua pihak, anak anda cadangkan, pemilik kambing ini janganlah kita putuskan untuk menyerahkan terus ke semua kambing-kambingnya itu kepada pemilik kebun. Cukuplah sekadar kita beri satu tempoh, pemilik kambing ini perlulah menyerahkan kambing-kambing itu kepada pemilik kebun dalam tempoh setahun sahaja. Allah Akbar. Tengok geniusnya Nabi Sulaiman, tuan-tuan, maknanya kalau bagi secara terus pemilikan mutlak, maknanya pemilik kebun tadi ini umpama terima wang tunai secara cash lah. Betul. Kita ni tuan-tuan bila terima tunai ni dalam jumlah yang banyak, Duduk berkira-kira macam-macam nak buat. sehari boleh habis. Allah. Kan? Akhirnya kebun tadi tak terbuat dah lah. Betul. Tinggal lah. Jadi bagaimana bijaknya Nabi Sulaiman dalam tempoh setahun itu, tentunya boleh diambil manfaat susunya dan sebagainya itu, dan selepas tempoh setahun dikembalikan kambing tersebut kepada pemilik kambing tadi. Jadi dia pun dapat bermuhasabah diri setempoh setahun itu. Ya Allah, aku kena jaga amanah ni. Betul. Jangan menyusahkan orang ni. Jadi tuan-tuan, perempuan rahmati Allah, paling penting pelajarannya ialah Nabi Daud tidak terasa hati pun dengan cadangan yang diberikan oleh Nabi Sulaiman. Kerana apa? Nabi Daud seorang ayah yang berjiwa besar. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Kepimpinan melalui teladan. Itulah hebatnya Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman AS. Dan Ustaz, kita nak berjeda sekali lagi. Terus setia menonton. Tanya Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Selamat berhujung minggu kepada anda para penonton, bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Alhamdulillah kita masih lagi bersama Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi Haji Muhammad Daud untuk kita sama-sama mentadabur, taranum serta tafsir surah Sad ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-30. Kepada anda para penonton yang ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan berkaitan topik kita pada pagi ini, jangan lupa hubungi kami menerusi talian yang tertera di kaca TV anda, atau paling mudah hantarkan ataupun tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa yang menonton menerusi FB Live, tekan butang kongsi dan sama-sama kita sebarkan. Mudah-mudahan bermanfaat, insya-Allah. Baik, Fadil Ustaz, kita telah pun ada soalan yang pertama untuk kita raikan setelah kita selesai membicarakan 3 ayat dari Ustaz. Baik, soalannya daripada sahabat Facebook kita, Umi Hani, yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Merujuk kepada ayat yang ke-28, kepada siapakah soalan tersebut Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan? Adakah khas kepada orang yang kufur ingkar sahaja? Mohon perkongsian ilmu daripada Ustaz. Baik, terima kasih kepada Puan Umi Hani kita. Ayat nombor 28 ini seperti yang kita faham, surah Sad diturunkan kepada baginda Rasulullah pada tahun keempat kenabian. Dan tentunya pada waktu itu musyrikin Makkah, mereka melabel Rasulullah dengan label yang macam-macam, dan mereka tak percaya kepada hari akhirat. Mereka tak percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak percaya kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini memang merupakan satu ayat ancaman kepada musyrikin Mekah pada waktu itu, yang kufur, yang ingkar, yang keras kepala, yang tidak mahu ikut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu konteks ayat ini. Pun begitu tuan dan puan, bagi kita orang beriman, apabila kita membaca ayat ini menjadi peringatan, inzar, amaran kepada kita semua. Kerana kita bimbang, kita boleh juga termasuk dalam peringatan ayat ini apabila kita degil, ya, kita mengeraskan hati kita, kita tak nak ikut arahan agama, kita mencuaikan kewajipan agama. Jadi ayat ini Allah Ta'ala datangkan perbandingan
adakah sama orang yang beramal saleh, orang yang beriman dengan orang yang melakukan dosa ataupun orang yang melakukan kerosakan di muka bumi? Tentu sekali tak sama darajat kedua-dua orang ini. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Insya-Allah tabarakallah, mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kita menjadi orang yang derhaka, kufur, ingkar atas segala nikmat yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Al-Fadhil Ustaz, kita raihkan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita Muhammad Izzuddin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Merujuk kepada ayat yang ke-28. Mafhumnya, patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang melakukan kerosakan di muka bumi? Adakah dalam ayat ini terdapat perbezaan pemahaman antara orang yang soleh dengan orang yang berbuat kerosakan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Baik, terima kasih Muhammad Izzuddin. Tuan-tuan dan puan, tentu sekali ada beza orang yang melakukan amal saleh dan orang yang melakukan kerosakan di muka bumi. Contoh, Qarun. Qarun ni tuan-tuan rahmati Allah, dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita tentang Qarun, perangai dan wataknya itu dalam beberapa surah. Contohnya dalam surah Al-Qasas dan yang lainnya. Perangai Qarun ini ialah dia suka show off. Suka show off, tunjuk-tunjuk. Menunjuk kekayaan yang dia ada. Memang dia kaya betul. Tuan-tuan, dalam riwayat contohnya, kunci khazanah kekayaan dia itu, Imam Mujahid kata 15 hingga 20 orang yang bawa kunci khazanah kekayaan dia tadi. Tangguh kunci tu. Tangguh kunci tu 15 hingga 20 orang. Kita tak tahulah besar mana. Tak boleh brain tu. Tak boleh brain, tak boleh brain. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kalau pandangan Imam Qatadah pula, Imam Qatadah kata 40 orang yang pegang kunci tu. Allahu akbar. Lagi dahsyat. Lagi dahsyat. Jadi tuan-tuan, apa yang berlaku ialah dalam surah Al-Adiyat Allah Taala sebutkan kepada kita tuan-tuan, innal insana li rabbih lakanud. Manusia ataupun insan ini sangat tak syukur dengan nikmat yang Allah bagi pada dia. Jadi contohnya ialah Qarun. Allah bagi macam-macam, tapi macam-macam yang Allah Ta'ala bagi itu menyebabkan dia makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makin kufur, makin ingkar daripada Allah. Tuan-tuan, mari kita tengok pula contoh orang saleh sebagai contoh Abdullah ibn Al-Mubarak. Tuan-tuan, Abdullah ibn Al-Mubarak dalam satu riwayat dia nak pergi haji dan bila dia nak pergi haji ni, pada waktu itu hukum bagi dirinya haji yang sunat, sebab haji yang fardu dia dah pergi dah sebelum tu. Baik, haji yang sunat. Tuan-tuan, apa yang berlaku tuan-tuan dalam perjalanan itu, ketika dia singgah di kota Baghdad, dia ternampak ada seorang wanita yang sedang berada di tepi timbunan sampah, yang sedang macam duk cari benda, mencari-cari sesuatu. Jadi dia dekatlah nak tengok. Tengok-tengok wanita tadi ni angkat bangkai seekor itik. Jadi bila dia tengok wanita tadi angkat bangkai seekor itik, dia pun jadi kesian, jadi belas. Dia pun tanya, akak nak buat apa ni? Dia kata, saya nak makan tuan, sebab anak-anak di rumah tu tak makan seminggu dah. Tak makan seminggu dah, suami saya meninggal, jadi tak ada makanan. Hak ni je habuan kami. Abdullah ibn Al-Mubarak kata, akak tak tahu ke kita tak boleh makan bangkai? Jadi wanita tadi kata, saya tahu haram makan bangkai, tapi nak buat macam mana? Saya tak ada makanan, ini saja makanan saya. Tuan-tuan dan rahmati Allah, tersentuh hati Abdullah ibn Al-Mubarak. Bukan setakat tersentuh, beliau ambil tindakan. Apa tindakan yang beliau ambil? Beliau batalkan perjalanannya untuk pergi menunaikan haji pada tahun tersebut. Kerana apa? Haji sunat tadi kan? Kerana dia dah pergi dah sebelum tadi. Dia dah pergi dah sebelum ini menunaikan haji. Pada masa yang sama tuan-tuan, Abdullah ibn Al-Mubarak telah menginfakkan 1,000 dinar. 1,000 dinar. 1,000 dinar. Duitnya kepada wanita tadi untuk digunakan untuk tujuan keluarga dia lah. Jadi tuan-tuan, ini contoh yang kita nak berikan perbezaan. Orang yang bertakwa, hartanya itu memandu ke jalan iman.
hartanya itu mendekatkan diri dia kepada Tuhan. Tetapi orang yang melakukan kerosakan di atas muka bumi, kekayaan, duit banyak yang Allah Ta'ala berikan itu, dia tak syukur pun, dia tak terima kasih pun pada Allah, langsung menyebabkan dia makin jauh kepada Allah, dia makin ingkar kepada Allah. Wal-iyadhu billah. Wallahu a'lam. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. 1000 dinar Ustaz, saya sedut bayang tu, masya-Allah banyak. Kalau 4.25 tu 1 dinar, 4.25 gram. Nanti kita kira Ustaz, insya-Allah. Kerana kita ada sahabat pemanggil di talian yang pertama pagi ni. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi dan Anas dan juga Ustaz Zarifi wa Daud. Ya, apa khabar Cik Ilyas? Alhamdulillah sihat. Dan Anas dan juga Ustaz Zarifi sihat kan? Alhamdulillah, syukur. Diberkati dan dirahmati Allah. Amin, insya-Allah. Amin. Soalan saya tentang ayat 28, ayat tanya daripada Allah supaya berfikir tentang perbezaan antara orang yang beriman dan orang kufur. Soalan saya tentang berfikir ni, kita ni, saya pagi ni pun saya sedang berfikir untuk bertanya soalan. Jadi kebanyakan pada kita ni berfikir tentang duniawi saja, tentang harta, harta wanita. Jauh nak fikir tentang apa ayat-ayat yang telah dia Ustaz Zarifi tentang kejadian alam, seperti kejadian manusia dan juga banyak lagi lah tentang Al-Quran ni. Jadi macam mana untuk mendapatkan berfikir seperti ulul albab, berfikir arah tinggi tu, sentiasa berfikir tentang baik-baik. Pesan pertama dan soalan kedua tentang tasbih tadi. Bagaimana pula kita ni Ustaz Rifi yang dikurniakan lidah yang fasih, tetapi lidah tidak tidak mengungkap semua tasbih-tasbih yang baik, dan diberi mata, tidak mengambil iktibar dengan kejadian pemandangan yang indah-indah oleh Allah SWT, dan hati yang tidak selalu mengingati Allah, adakah hati itu mati, dan anggota yang diberi sempurna tidak mau menggunakan anggota tersebut untuk mengabdikan atau sujud kepada Allah, tidak salat lah. Itu saja minta pencerahan daripada Ustaz Zarifi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah, tabarakallah. Itu nyata satu fakta yang telah dikongsikan oleh Cik Ilyas tentang bagaimana Allah Ta'ala kurniakan akal kepada kita Ustaz, tapi amat sedikit yang menggunakan akal itu untuk ke jalan yang benar Ustaz. Dan yang kedua tentang bagaimana kita berzikir kepada Allah nak dapatkan kekuatan itu Ustaz. Baik, tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tentunya untuk kita jadi orang yang saleh, orang yang baik-baik ini, untuk memberikan kekuatan kepada kita, tuan-tuan, jangan lupa kena rapat, akrab dengan Al-Quran. Ini nombor satu. Kita kena rapat dengan Al-Quran Karim. Baca Quran, sebabnya Al-Quran memimpin kita. Baca, kemudian tengok terjemahan, baca tafsir pula, tadabbur, ambil makna Al-Quran itu. Satu. Yang kedua, tuan-tuan rahmati Allah, Nabi SAW sebutkan kepada kita, ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kata Nabi, dua nikmat yang selalu manusia terlupa, selalu kita lupa. Yang pertama nikmat sihat, dan yang kedua nikmat masa. Nikmat masa lapang, nikmat waktulah itu, masalah. Jadi tuan-tuan, kita orang beriman, kita mesti pandang nikmat kesihatan ataupun nikmat kita hidup ni, dan juga nikmat masa yang Allah Ta'ala bagi ni. Dua benda ni jangan dipersia-siakan begitu sahaja. Jangan persia-siakan. Sebabnya kita kena peringat diri kita, satu masa nanti kita akan meninggal dunia, ada tarikh mati kita. Expired date. Ada expired date. Tarikh tamat tempoh kita, ada tarikh mati. Waktu kita dah meninggal dunia, tuan-tuan, keluarga kita lah akan buat laporan polis di balai. Betul. Kan? Kita ni mati sebab apa-apa semua kan? Baik, tuan-tuan, contoh. Allahu Akbar, tuan-tuan. Abdullah bin Idris, seorang ulama hadis di Kufah, dia buat persiapan untuk dia mati. Tapi tuan-tuan, hebatnya dia, persiapan yang dia buat ni tuan-tuan, kita nak buat pun, kalau tak sebanyak ni pun tak apa, tapi kita buat. Okey, apa yang Abdullah bin Idris buat? Dia khatamkan Al-Quran, khatam Quran ni tuan-tuan, khatam Quran
sebanyak 40,000 kali di rumah dia. Allahumma salli ala sayyidina. 40,000 kali. Allahu Akbar. Okey, tak apalah, ni banyak sangat. Kita setahun sekali pun okey dah. Setahun sekali. Cukup 65 kali ya. 65 kali. Tolak umur tidur semua kan. Maknanya InsyaAllah. adalah. Ya. Biar ada, bagi ada. Okey. Kemudian tuan-tuan, kerana itulah Abdullah bin Umar, dia kata apa? Tuan-tuan, siapa yang baca Quran, baca ayat suci Al-Quran pada malam harinya 10 ayat, maka dia tidak akan termasuk dalam senarai orang yang lalai. Allah. Tuan-tuan, kalau nak ambil yang ni seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma kata ini, ya, cukuplah. Hak ni pun kalau boleh buat ni, masya-Allah, bagus dah. 10 ayat pada waktu malam hari. Lepas maghrib tu. Lepas maghrib, kan. Cumanya hari ni Dak Yanas, alhamdulillah, masjid surau kita, saya tengok, saya duk perhati dah jadi satu, banyak dah masjid surau buat. Selepas Isyak, selepas zikir, wirid, kemudian baca doa, terus surah Al-Mulk. Masya Allah, saya puji lah. Allahu Akbar. Puji tu sebab apa? Sebab kita ni bila balik rumah, al-maklum lah. Sama lah yang penceramah panel depan ni pun sama juga. Sibuk lebih daripada Nabi Sulaiman lagi. Masya Allah, tabarakallah. Sibuk lebih lagi. Allah Kan? Balik rumah ni al-maklum lah, tak terbaca dah. Betul tak? Jadi di masjid, di surau tu kita selesai terus. Betul. Jadi tahniah lah kepada pengurusan masjid dan surau yang kreatif buat perkara ni. Normal baru. Ya, alhamdulillah. InsyaAllah. Baik, tadi yang nombor 2 tadi, tuan-tuan, Kekuatan untuk berzikir kepada Allah. kekuatan untuk berzikir. Jadi tuan-tuan puan rahmati Allah, tentu sekali tuan-tuan, kekuatan berzikir ini datang daripada semangat dalaman yang kuat. Kita nak dapat semangat dalaman yang kuat ni bagaimana tuan-tuan? Kena disiplin. Disiplin. Jadi disiplin waktu bila? Kalau boleh konsisten, okey, kita ikut Nabi Daud alaihi salatu wassalam, zikir pada waktu pagi dan pada waktu petang. Ini pun juga yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kita konsisten yang itu tuan-tuan, dan nak bagi konsisten lagi, sekeluarga buat sama-sama. Betul. Ya, buat sama-sama tuan-tuan. Bila kita buat tuan-tuan, pastinya ia akan memberikan kekuatan dan ketenangan luar biasa dalam hidup kita. Wallahu a'lam. InsyaAllah, tabarakallah. Ustaz, saya teringat di dalam kitab Riyadhus Salihin, kalau saya salah minta tolong Ustaz, betul ke Imam Nawawi rahimahullah, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan kalimatan khafifatan 'ala lisan. Kemudian Nabi sebut saqilatan fil mizan dan habibatan ila rahman. Satu kalimat yang ringan di lisan tetapi berat di timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman, iaitu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Jadi sama-sama kita amalkan zikir tersebut. Dan Ustaz, kita ada lagi satu soalan untuk kita raikan sebelum tamat di TV3. Baik, Ali bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah dengan beramal soleh boleh menjauhkan seseorang daripada melakukan kerosakan di muka bumi? Apakah bentuk kerosakan yang dilakukan oleh golongan tersebut? Mohon pencerahan Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih. Biar tahu dan keliru, insya-Allah kita akan ikuti sambungan dan juga jawapan kepada soalan tersebut. Kita akan tamat di TV3. Kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terus dia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami di TV3 dan TV9 untuk Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi tuan-tuan para penonton, kita mentadabbur, menafsirkan sebagaimana yang telah pun ditafsirkan oleh para alim ulama, dan kita masih merujuk kepada tafsir pimpinan Ar-Rahman Al-Fadhil Ustaz. Dan kita ingin teruskan lagi Ustaz. Habis sebelum tu, kepada para penonton, kita mengalu-alukan kepada anda yang ingin menghantarkan soalan dan juga kemusykilan, boleh hubungi kami menerusi talian yang tertera di kaca TV anda, atau terus sahaja boleh tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan ceritanya Ustaz panjang lebar, kita masih lagi bersama dengan Ustaz Zarifi Haji Daud. Dan Ustaz, untuk soalan daripada sahabat kita sebentar tadi,
Kita ada sahabat Facebook Al-Ali yang bertanya, kalau kita boleh ulang sekian soalannya, adakah dengan beramal soleh boleh menjauhkan diri seseorang daripada melakukan kerosakan di bumi? Apakah bentuk kerosakan yang dilakukan oleh golongan tersebut, Fadil Ustaz? Baik, yang soalan nombor 1 tadi, beramal soleh, betul, dapat mengawal ataupun mengelakkan diri kita daripada melakukan kerosakan di muka bumi. Kerana itu Sayyidina Muaz pernah bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepada aku amalan-amalan yang boleh memasukkan aku dalam syurga dan menjauhkan aku daripada api neraka." Secara ringkasnya tuan-tuan, Nabi sebut nombor 1, ibadah kepada Allah. Nombor 2, jangan syirikkan Allah. Yang ketiga, jaga salat. Yang keempat, jaga puasa. Nombor 5, tunaikan zakat. Nombor 6, tunaikan haji bila ada kemampuan. Jadi Nabi memberikan jawapan yang ringkas ini kepada Muaz, dan tentunya jawapan ini juga menjadi satu ilmu kepada kita. Maknanya jaga rukun Islam. Okey, jaga rukun Islam, buat yang terbaik, selamat kita dunia akhirat. Baik. Tuan-tuan, antara kerosakan-kerosakan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, saya teringat dalam sebuah riwayat hadis daripada Abu Hurairah. Beliau telah mengatakan, Rasulullah, aku mendengar Rasulullah bersabda. Hadis ini riwayat Imam Al-Hakim. Ada 6 perkara ataupun penyakit-penyakit umat terdahulu, kerosakan yang dilakukan. Nombor 1, terlalu banyak bersukaria. Lupa Tuhan. Lupa tanggungjawab. 1. Yang kedua, terlampau bermewah-mewahan. Ya, terlampau bermewah-mewahan sehingga lupa tanggungjawab. Ya, maknanya bila duit tu banyak sangat tu, buat benda yang benda membazir. 2. Nombor 3, asyik mengumpul harta. 3. Ya, asyik mengumpul harta. Nombor 4, tipu menipu. Semata-mata tipu orang ni nak rebut harta dunia. Tak fikir akhirat dah. Tak fikir dah hukum hakam. Yang seterusnya, selalu berkelahi, bergaduh. Dan yang terakhir iaitulah hasud menghasut sehingga zalim menzalimi. Ini penyakit-penyakit umat terdahulu yang mana Nabi sebut kepada kita ni, jangan buatlah benda ni. Ya, jangan buat benda ni. Kerana apa, tuan-tuan yang rahmati Allah? Hidup kita ini ialah satu amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh bergembira tetapi ada sempadannya. Boleh berseronok bersukaria tetapi ada garis panduannya. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Bukan kita melakukan sesuatu dengan tidak berpandukan kepada syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana apa yang telah pun dibawa oleh Rasulullah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, semua telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam menutup kepada jalan fitnah. Fadil Ustaz, kita ada sahabat pemanggil yang berikutnya di talian pada pagi ini untuk diraikan. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Anas dan Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Fahang. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi soalan saya begini Ustaz, ya, mengenai ayat yang ke-30 Ustaz, mengenai seorang yang Nabi yang bijaksana yang punya kerajaan yang besar, Nabi Daud. Nabi Daud tuan, ini Ustaz kita dah tahu dia seorang yang cukup bijaksana dalam membuat keputusan. Soalan saya, dalam kebijaksanaan itu pun beliau menerima pendapat dan pandangan anaknya yang dikira sebagai masih belum matang lagi. Soalan saya tuan ni Ustaz, apakah pandangan seorang yang bijaksana boleh menerima pandangan anak yang masih belum matang, dan apakah yang boleh dikaitkan dengan pandangan belia kita masa sekarang ini untuk memberikan pandangan supaya pandangan belia itu boleh tidak difinggirkan langsung di dalam pembangunan sesebuah negara ataupun institusi keluarga kita, pandangan anak itu, sedangkan Nabi Daud yang bijaksana pun boleh menerima pandangan anak yang masih dikira sebelum matang lagi. Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara Ustaz. Begitulah pepatah yang menyebutkan Ustaz. Soalan yang cukup menarik untuk kita kupas daripada Tuan Haji Umar Abdul Majid kita Ustaz. Harapan, dan beliau ni adalah satu suara yang penting Ustaz dalam pembinaan sesebuah negara Ustaz. Baik, sebagai contoh tokoh sahabat Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Beliau ni
baginda sallallahu alaihi wasallam doakan satu doa khusus kepada dia. Ya. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, engkau berilah kefaqihan, kefahaman agama kepada Abdullah bin Abbas. Dan wahai Allah, engkau berilah ilmu tafsir kepada Abdullah ibn Abbas ini. Jadi dengan keberkatan doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya tuan-tuan dan puan, Abdullah bin Abbas ketika usianya yang masih muda tetapi diangkat sebagai tokoh tarjumanul Quran. Tarjumanul Quran. Maknanya dia boleh mentafsirkan Al-Quranul Karim dengan kekuatan ilmunya. Jadi, baik, apa yang saya nak kongsi tuan-tuan, bagaimana Khalifah Umar Al-Khattab ketika menjadi khalifah. Khalifah ambil Sayyiduna Abdullah bin Abbas ini sebagai anggota panel penasihat Khalifah Umar Al-Khattab pada waktu itu. Walaupun pada waktu itu usia Abdullah bin Abbas muda lagi, belasan tahun, sekitar itulah, remaja lagi. Tetapi tengok betapa berjiwa besarnya Sayyiduna ataupun Khalifah Umar Al-Khattab itu memberikan ruang dan peluang kepada orang muda ini untuk berperanan sesuai dengan keilmuan, ya, semangat dan juga pengalaman yang ada. Ya. Jadi tuan-tuan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, saya kira cadangan Tuan Haji Omar tadi elok kita sambut. Betul. Sebagai contoh dalam masyarakat kita, jawatan kuasa masjid dan surau. Apa salahnya kita tubuhkan jawatan kuasa pemuda, jawatan kuasa belia, contoh, betul. ya. Jadi apabila ada wakil-wakil belia kita dalam jawatan kuasa masjid ataupun surau, jadi kita mendengar suara anak muda. Mungkin kita yang generasi 35 tahun ke atas ini, pandangan kita berbeza. Betul. Anak-anak kita ataupun adik-adik yang berusia 19 tahun, 20 tahun, mereka ada pandangan berbeza. Betul. Jadi dengan kita menggabungkan antara yang lama dengan yang baru ini, jadi inilah akan memberikan perbincangan itu, perbincangan yang menarik, perbincangan yang mengambil kira keseluruhan sekeliling. Betul. Jadi saya kira apa yang disebut tadi oleh Tuan Haji Omar tadi ialah kita nak mengambil sempena apa yang telah ditunjukkan oleh Nabi Daud alaihi wasallam. Satu kata kunci. Betul. Jiwa besar. Betul. Di pejabat kita sebagai majikan kena jiwa besar. Tiba-tiba yang baru masuk bekerja, yang baru tamat pengajian graduasi, umur 24 25. Fresh grad, Fresh grad. Tiba-tiba dalam mesyuarat, kata tuan saya ada pandangan sikit, dia bagi pendapat. Kan? Anak-anak hari ni tuan-tuan dan puan berbeza dengan kita dulu. Betul. Kita dulu mungkin bila nak bagi pendapat, mungkin ayatnya kita susun satu. Tapi anak muda hari ni dia sound direct je. Outspoken. Kan? Jadi kita kena terima itu. Betul. Salah satu kata kuncinya kita kena berjiwa besar. Wallahu a'lam. Akbar, berjiwa besar. Kita raikan ke pelbagai pandangan dan pendapat. Baik Ustaz. Ya. Kita ada soalan yang berikutnya daripada sahabat penonton kita di Facebook, Al-Syal, yang bertanya. Ya. Ayat yang ke-29. Kehebatan Al-Quran bagi yang beramal dengannya akan membawa barakah. Adakah sifat barakah itu berpotensi menjadikan seseorang itu mudah mentadabur ayat-ayat Al-Quranul Karim dan beramal dengan ilmu yang telah diketahuinya? Mohon perkongsian Ustaz. Baik tuan-tuan, perempuan, tadabbur ini dia ada 5 benda. Ya. Baca, memahami maknanya dengan tengok terjemahan, kemudian kita refleksi. Kita merefleksi apa yang kita baca itu, kita refleksi. Yang keempat, kita menginsafi, dan yang kelima, kita beramal dengan ayat yang kita baca tu. Baik tuan-tuan, apa yang sahabat kita bertanya tadi betul, ya, kita mesti membaca Al-Quran dengan mengambil ibrah supaya keberkatan Al-Quran itu melimpah kepada kita. Contoh, Sayyiduna Umar Al-Khattab. Tuan-tuan, beliau dalam riwayat membaca surah At-Tur. Nanti tuan-tuan ada masa, ya, selepas tamat siaran nanti, cuba buka surah At-Tur. Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqim mansyur. Ayat nombor 7 dan ayat nombor 8 tuan-tuan. Apa ayatnya? Inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Ayat ini membawa maksud
sesungguhnya azab Tuhan kamu pasti akan berlaku. Ma lahu min dafi', tak akan ada seorang pun yang akan mampu menolak azab Allah bila ia berlaku. Allah. Tuan-tuan dan puan, apabila Umar Al-Khattab membaca ayat ini, menangis Umar Al-Khattab. Menangis, bimbang, takut kerana apa? Nak berdepan dengan situasi tadi ni. Bila berdepan dengan azab Allah, tak akan ada seorang pun mampu menolak azab Allah. Menangis, insaf Umar Al-Khattab bila membaca surah At-Tur, ayat yang kita sebutkan tadi. Tuan dan puan, tuan-tuan perempuan yang baca ni Umar Al-Khattab, Allah. yang hidup dengan Rasulullah, dididik, ditarbiah oleh Rasulullah. Tuan-tuan, Umar ni khalifah. Umar ni khalifah, baca Al-Quran, baca ayat ini, menangis, takut. Kita ni yang 1400 tahun lebih, ya, berpisah pada Rasulullah, baca tapi tak rasa apa-apa. Tuan-tuan, ini yang kita nak muhasabah. Bacalah Al-Quran, tadabbur, mudah-mudahan ia memberi kesan kepada kita dan membawa barakah kebaikan dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Fadil Ustaz, berikutnya kita ada sahabat pemanggil kita di talian. Baik, insya-Allah. Selamat nanti. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dai Anas, Kak Iyat sini, Nur Hayati Ismail dari Rawang. Ya, apa khabar Kak Iyat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Dai. Sama. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Iyat, ya, silakan. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Okey, soalan Kak Iyat Ustaz. Ya, Kak Iyat nak tanya, terkadang kita dah ikut dah semua apa yang Allah suruh dan Nabi pesan, tapi terkadang kita takut kita juga jadi sesat Ustaz. Maksud Kak Iyat, adakah kita suka menerima nasihat bila ditegur, kita selalu bersangka-sangka, itu boleh dikategorikan sebagai golongan yang sesat Ustaz, dan kita tahu bagaimana azab Allah untuk orang yang sesat. Dan lagi satu Kak Iyat nak minta Ustaz huraikan sikit tentang hikmah dan rahsia puasa Nabi Daud tu Ustaz. Ya. Itu saja soalan Kak Iyat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia kita. Baik, saya tertarik yang puasa Nabi Daud alaihissalam. Ya. Ustaz, masya-Allah, nak cakap tu senang, Nabi nak buat, nak Masya praktikalnya Allah, tu masya-Allah memerlukan mujahadah yang besar. Fadil Ustaz. Baik, soalan nombor 1. Kita ni manusia biasa. Betul. Iman kita yazid wa yanqus. Allah. Ya, iman kita ni ada kalanya bertambah, naik, dan ada kalanya menurun. Biasalah. Kerana itulah tuan-tuan, perempuan, nasihat ini kepada diri saya terutamanya. Kita perlu mencari sahabat-sahabat, ahli keluarga, teman-teman yang sentiasa memberikan nasihat, memberikan bimbingan kepada kita, peringat kepada kita. Kerana itu kita ada aplikasi WhatsApp hari ini, kan? Jadi kita gunalah saling peringat sesama kita. Kerana itu saya dan Anas, kita nak ucap tahniah lah. Ada khususnya ni golongan muslimah lah. Ya. Muslimat lah di masjid-masjid kita kuliah duha dan sebagainya. Mereka aktif. Ya. Ada grup WhatsApp. Allah. Jadi grup WhatsApp ni lah mereka sesama ahli jamaah ni, khususnya muslimat lah, mereka peringat. Betul. Hari ni Puan Fatimah ada kuliah hari ni, dia bubuh kan. Malam ni ada qiyamul lail ni, dia bubuh. Jadi kumpulan WhatsApp seperti inilah yang kita nak. Betul. Maknanya kita saling peringat, memperingati supaya bila kita diperingatkan, kita tak lupa. Ya, kita diperingatkan, kita makin rasa semangat. Al-maklumlah kita ni tuan-tuan, bila kita buat seorang diri amalan-amalan ni, jadi lemah semangat. Betul. Kan? Puasa pun jadi lapar kan. Pemantauan tak ada Ustaz. Pemantauan tak ada kan. Jadi bila kita buat ramai-ramai, insya-Allah tuan dan puan, Allah Taala beri kekuatan kepada kita. Satu. Yang kedua, untuk tingkatkan semangat, jangan lupa kita baca buku sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga catatan kisah-kisah para sahabat. Bila kita baca kisah para sahabat dan khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia akan memberikan kegembiraan kepada kita tuan-tuan dan semangat. Yeah. Jadi tuan-tuan, kitab contoh Ar-Rahiqul Makhtum yang telah pun diterjemahkan dalam bahasa kita, belilah. Kitab Fiqh Sirah yang telah pun diterjemahkan dalam bahasa kita, bacalah. Ya, kerana apa? Dengan kita membacanya, ia menjadi ilmu dan semangat pada kita. Baik, itu nombor 1. Nombor 2, masya-Allah, puasa Nabi Daud. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, puasa Nabi Daud ini puasa berselang sehari, kan? Maknanya inilah sebagai contoh manusia yang mencari takwa, yang mencari redha Allah Subhanahu wa taala, mereka bermujahadah diri. Ya, mereka bermujahadah diri
menjadikan puasa itu sebagai amalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita ni masalah hari ni ialah bila kita makan banyak menyebabkan jadi tak sihat, boleh jadi berpenyakit bila makan terlampau. Kan ini nasihat untuk diri saya terutama kan. Yang kedua, bila kita makan terlampau banyak menyebabkan kita jadi penat, kita jadi kita jadi malas. Jadi dengan kita mengurangkan makan kita, tuan-tuan, mudah-mudahan menyebabkan ia menjadikan tubuh kita ringan untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi elok sangat kalau tak mampu nak berpuasa macam Nabi Daud, tuan-tuan, cukuplah apa yang Nabi pesan kepada Sayyiduna Abu Hurairah. Nabi kata dalam hidup ini jangan lupa, jangan tinggalkan sebulan puasa 3 hari. Allah. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama amalkan. Rasulullah sedikit makan, kita sikit-sikit makan. Allah Jangan marah. Baik, insya-Allah banyak lagi akan kita bicarakan. Terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati-hati ini akan berkarat sebagaimana besi berkarat apabila terkena air. Baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, apakah penggilapnya?" Lalu jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Banyak mengingati mati dan membaca Al-Quran." Hadis riwayat Imam Baihaqi. Saudara sedang penonton, alhamdulillah sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus kita setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan pada pagi ini kita masih lagi berkisar ataupun mentadabbur surah Sad ayat yang ke-28 hingga ayat yang ke-30, dan kita masih lagi bersama Al-Fadil Ustaz Muhammad Zarifi Haji Muhammad Daud. Dan Fadil Ustaz, kita ingin raikan lagi Ustaz. Baik, soalan daripada sahabat kita, daripada Adib Aizuddin di Facebook. Aizuddin, insya-Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayat yang ke-30. Selain Allah Subhanahu wa taala mengurniakan ilmu pengetahuan dan kenabian kepada Nabi Daud alaihi salam, apakah lagi kurniaan yang lain yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda? Dan yang kedua, bagaimanakah kebaikan dan ketaatan Nabi Daud alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala? Adakah kebaikannya itu diwarisi ataupun diwariskan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, Ustaz? Baik, terima kasih Tuan Adib Aizuddin yang bertanya. Baik, secara ringkasnya tuan-tuan, antara kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang pertama, Allah Ta'ala berikan empayar kekuasaan Palestin kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kita tahu empayarnya dahulu bermula di Aqabah di Sinai dan penjuru ataupun sempadan akhirnya di Euphrates di Iraq. Maknanya itu Palestin dahulu. Okey, yang kedua tuan-tuan, Allah Ta'ala berikan ataupun kurniakan kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Nombor 3, Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada Nabi Daud ini, iaitulah Nabi Daud ini diberikan kekuatan boleh melenturkan besi. Maknanya ada sejarah bagaimana baju-baju besi dan sebagainya itu kan. Jadi maknanya ini merupakan kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala berikan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Baik tuan-tuan rahmati Allah, kerana itulah Allah Taala sebut kepada di dalam Al-Quran, Allah Taala akan wariskan dunia ini kepada orang-orang yang saleh. Ya. Dan kerana itu tuan-tuan, kesalehan Nabi Daud alaihi salatu wassalam terbukti ataupun Allah Ta'ala rakamkan bagaimana digambarkan Nabi Daud banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan itulah yang diwariskan kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dan bagaimana Nabi Sulaiman juga seorang raja ataupun seorang nabi, seorang pemerintah yang hebat, yang mewarisi daripada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Masya-Allah, tabarakallah. Tu antara perkara yang sama-sama mudah-mudahan kita dapat hayati dan muhasabah bersama, jadikan pengajaran dalam kehidupan kita. Dan Ustaz, saudara tak saudara, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Mungkin seminit terakhir Ustaz sebagai pelan tindakan untuk kita berkenaan dengan ayat 28 hingga ayat yang ke-30 hari ini, Ustaz. Baik, pelan tindakan 3 perkara sahabat penonton sekalian. Nombor 1,
didik diri kita, asuh diri kita untuk kita jadi orang yang saleh, orang yang taat kepada Allah. Satu. Nombor dua, tuan-tuan, baca Quran, tadabbur Al-Quran, beramal dengan Al-Quran. Dan nombor tiga, tuan-tuan, kita bacalah kisah para nabi dan para rasul, kerana para nabi dan para rasul sebaik-baik contoh kepada kita semua. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Dan kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Amin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a ورزقا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakallah khair diucapkan kepada Fadil Ustaz Muhammad Syarifia Juma Daud. Mudah-mudahan Allah Taala tambahkan ilmu pengetahuan pada Ustaz, ya Allah, dikurniakan kesihatan yang baik, dunia juga akhirat, afiat, keselamatan, kesejahteraan insya-Allah. Dan sebagaimana biasa Fadil Ustaz, esok kita akan kembali bersama dengan Dai Azrin selaku moderator dan juga panel Ustaz Muhammad Erfino Johari untuk tajuk akhlak nafsu mengatasi iman. Nafsu mengatasi iman. Esok jam dan juga waktu yang sama, semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Fadil Ustaz, para penonton, ayuh sama-sama kita tangguhkan majlis kita, Tanyalah Ustaz kita dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, saudara-saudara penonton, jangan mencari yang sempurna. Sempurnakanlah apa yang ada, kerana tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih banyak.